أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيب الله رب العالمين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد جهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك واشرح علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهمها يا رب العالمين وحمدنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama sekali lagi dan selama-lamanya kita selayaknya dan sewajarnya dan sewajibnya kita sebagai hamba Allah di mana tidak walaupun dalam keadaan situasi yang mungkin berbeza, walaupun duduk dalam keadaan kemiskinan, walaupun dalam keadaan kekayaan, walaupun dalam keadaan yang sehat, walaupun dalam keadaan yang sakit, tapi kepentingan ialah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan dengan lafaz syukur kita itu kita akan meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala benarkan. Hadirin para pendengar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah kita pada hari ini kita akan sedikit dengan pengertian kita sama-sama berbawa beberapa perkara-perkara yang terpenting di dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan bulan Ramadan pada kali ini adalah satu bulan yang akan menjadi tambahan pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya ialah daripada peringkat yang pertama sekali adalah Al-Quran menjadi peringkat yang pertama sekali ialah kita berada di dalam bulan Ramadan, satu bulan yang mana bulan yang diberikan, bulan yang diberikan segala-galanya kepada hamba-Nya, yakni kepada kita semua, untuk nak mendapatkan offer daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat sikit jadi banyak, pahala sikit. Jadi asalnya pahala sikit dan menjadi pahala yang besar. Ini di antara keistimewaan yang berada di dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam 10 malam yang terakhir. Itu buruan kita berkapan itu malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penurunan Al-Quran, dan malam yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah lipat gandakan, yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan hari tersebut, 10 malam yang terakhir. Kita berusaha dan kita mencuba. Lailatul Qadr khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr, malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Yang lain pun, kalau malam yang lain pun mulia juga, tetapi di antara malam yang semulia-mulia itu di antara malam-malam yang lain, iaitu malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang baik daripada 1000 bulan. Itu di antara perkataan Allah SWT, yakni firman Allah SWT menyatakan bahawa ini di antara dalil ataupun dipanggil bukti. Bukti itu ada di dalam Al-Quran dan tidak ada satu pencerahan di antara perkataan-perkataan yang lain. Kalau keluar daripada mulut seseorang yang kita rasa, mungkin kita rasa tidak yakin, tetapi inilah adalah keluar daripada firman Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadr khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, malam kemuliaan. Kita sudah berada dalam malam kemuliaan ini, iaitu malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Pada malam itu banyak malaikat akan turun. Daripada satu malaikat akan digandakan sampai ke 3 malaikat, 5 malaikat. Kita ambil secara umumnya, kalau kata hari ini, kalau bulan biasa Allah Ta'ala gunakan, perintahkan kepada malaikat 10 contohnya. Tetapi di dalam malam yang terakhir, di malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala 1000 malaikat. Allahu Akbar.
Jadi di sini di antara sedikit sebanyak sedikit perkongsian kita dengan ini, yaitu pada malam itu banyak di antara malaikat turun dan juga meneruh jadi malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mereka ini untuk mengatur pada setiap urusan mereka itu mana pasti jaminan Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti selamat insya-Allah, selamat sejahtera malam itu sampai terbit malam fajar. Itu di antara jarak di antara malam yang dikatakan Lailatul Qadr khairun min alf syahr, maka terlebih baik kita tidur dan kita bangun. Bila qiyam ni mana kita bangun di waktu malam. Sebab apa? Bila sampai kata penghujung malam itu dinamakan sebelum terbitnya waktu fajar. Fajar kazib itu fajar sodik. Fajar sodik ni fajar yang akan sodik ni dia akan cerah, akan berterusan sampai keluarnya matahari. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu di antara kelebihan malam Lailatul Qadar. Tetapi apa yang kita boleh ambil daripada pengajaran adalah penurunan Al-Quran itu sendiri. Ta'ala turunkan Al-Quran itu selama 23 tahun. Semua kita dah tahu dah tuan-tuan. 23 tahun ini, kenapa Allah Ta'ala lambatkan penurunan Al-Quran sehingga 23 tahun? Bila orang tanya kepada kita, dan bila orang yang tak beriman, kalau jenis orang yang munafik, dia akan tanya kepada kita, tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala turun 23 tahun? Sedangkan Allah Ta'ala itu pada maha berkuasa. Boleh tanya, tuan-tuan. Kita ni tak berani tanya, tuan-tuan, sebab kita ni di antara kategori orang yang jenis beriman, orang yang sentiasa ikut dan patuh di atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang ini patuh dan mengikut arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia akan patuh daripada apa-apa perbuatan pekerjaan dia yang dilakukan pada sehari. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunnya Al-Quran itu selama 23 tahun? Dari mananya? Begitu masa yang cukup lama, tuan-tuan. Kenapa? Sebab turunnya Al-Quran itu ialah untuk dia turun saja Al-Quran itu mana secara beransur-ansur mengikut tabiat manusia. Pada hari ini tabiat macam ni, besok tabiat macam ni, dan lusa setahun tabiat macam ni. Jadi mana itu dia antara peranan Al-Quran itu ialah untuk nak melihat keadaan perangai-perangai manusia. Sebelum itu tak ada Quran lagi, sebelum itu tidak ada panduan lagi, dan sebelum itu mana tidak ada ibadat yang khusus. Apabila berlakunya peristiwa Isra Mi'raj, jadi maknanya di sini berlakunya satu peletakan. Sembahyang sudah dikhususkan 50 waktu ataupun 5 waktu, tuan-tuan. Puasa sudah ditetapkan. Ini di antara permulaan dalam hubungan di dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk nak melengkapkan kita ke dalam bulan Syaban. Kita masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang cukup lengkap, tuan-tuan. Allahu Akbar. Cantik sungguh Allah Ta'ala atur, tuan-tuan. Daripada bulan Rajab, Allah Ta'ala abadikan cerita-cerita ataupun bukan cerita dongeng, tuan-tuan. Ini adalah satu sirah yang terbesar dalam Islam yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mana kita ingat di sini bahawasanya apabila Quran itu diturunkan selama 23 tahun, bermula daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Untuk apa, tuan-tuan? Bila sampai Baitul Izzah, tuan-tuan, sikit mengikut tabiat. Kalau hari ini mencuri, Allah Ta'ala arahkan ada malaikat hari ini mana pergi bagi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila sebulan ke depan pula tengok ni banyak zina sangat ni, banyak sangat zina, Allah Ta'ala kata dekat pula mana ayat yang itu zina pula. Kalau kata mencuri, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Mencuri ni, tuan-tuan, bukan setakat curi duit saja, tuan-tuan. Curi engkau, curi aku curi engkau punya. Bukan setakat benda saja, tuan-tuan. Bini-bini boleh dia curi habis semua, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini di antara satu perlakuan yang luar biasa. Maka Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, hukuman yang sudah diqat'ikan, mana tidak ada no excuse,
tidak boleh lagi lah. Jadi mana kita nak longgarkan mana hukuman yang Allah sudah tetapkan. Apa dia tuan-tuan? Kalau kata contohnya mencuri tuan-tuan, banyak sangat dalam masjid ini banyak kecurian tuan-tuan. Maka Allah Taala turunkan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Kata pencuri lelaki dan juga pencuri perempuan, faqta'u, potonglah kedua belah tangan mereka. Siapa dia? Oh, yang mencuri tadi ni. Potonglah kedua belah tangan mereka. Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana. Inilah di antara pembalasan. Di antara perlakuan kezaliman yang mereka lakukan. Tuan-tuan rasa zalim tak? Mesti zalim tuan-tuan. Aku simpan 20,000, 30,000, berapa puluh tahun, tiba-tiba orang curi, aku pergi duit. Allahu Akbar. Kalau ikut perasaan jadi mana dapat, memang aku bunuhnya. Tetapi itulah ada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kana min Allah wallahu 'azizun hakim. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini di antara peringkat-peringkat penurunan Al-Quran itu melibatkan perangai-perangai atau pertabian manusia. Dan sebelum daripada itu, kita melihat di antara perangai-perangai yang kita duk nampak, yang Nabi duk nampak pada ketika itu ialah mereka ini sentiasa memuja. Puja syaitan, puja pokok, puja patung dan berbagai lagi. Maka Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Jangan kamu ikut perangai syaitan. Kalau ikut syaitan tu memang real lah tu syaitan lah. Kita nak ikut syaitan macam mana kita pun tak nampak tuan-tuan. Kita pun tak nampak syaitan tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala abadikan Al-Quran dia kata, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan ingat tak? Ini adalah seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh buka sendiri di dalam Al-Quran, kebanyakan seruan Allah iaitu kepada orang yang beriman. Allah Ta'ala tak seru kepada orang Islam. Hanya ada beberapa ayat saja Allah Ta'ala seru kepada orang Islam. Kebanyakan seruan Allah Ta'ala seru kepada orang yang beriman. Tengok tuan-tuan, diarahkan supaya kita ni berpuasa. Allah Ta'ala seru kepada orang yang beriman. Dia tak kata, hei orang Islam, diwajibkan kamu ke atas kamu berpuasa di dalam bulan Ramadan. Tak ada tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tengok tuan. Allah Ta'ala menyeru kepada orang yang beriman tuan-tuan. Dan kenapa Allah Ta'ala suka banding kepada orang-orang yang terdahulu tuan-tuan? Ini semua dalam persoalan, dalam pertanyaan kita tuan-tuan. Kalau tidak ada tanya tuan-tuan, mana kita pun tak faham. Kenapa Allah Ta'ala suka banding orang-orang yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu tuan-tuan? Sebab apa? Umat-umat yang terdahulu sudah merasai apa yang kita rasa. Kalau kita sekarang ni puasa tuan-tuan, Allahu Akbar, tak rasa apa benda tuan-tuan. Hujan sampai banjir tuan-tuan. Itu dalam takrif Ramadan ni tuan-tuan, walaupun hujan sampai banjir-banjir tuan-tuan, tetapi kita merasakan Ramadan yang Ramadan mana kepanasan. Maksud kata panas itu adalah maknanya hati kita ni membara tuan-tuan. Bukan kita haus, bukan kita lapar tuan-tuan, tetapi hati kita ni tuan-tuan. Kalau kita kat rumah tuan-tuan, sikit pantang sikit bini sebut dengan sikit kata, nanti aku saya ni bulan puasa, tengok tu punya garang tuan-tuan. Kalau kata bulan Ramadan garang sangat tu. Sebab kata jangan kamu ikut perangai setan. Kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kuat ni saya suara. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut perangai setan. Dia tak kata ikut setan, dia kata jangan kamu ikut perangai setan. Siapa dia? Manusialah yang berperangai setan.
Itu sebab dalam ilmu mantik tuan-tuan, dia kategorikan manusia ni binatang juga. Dalam ilmu mantik ni dia kategorikan kita ni binatang juga tuan-tuan. Sebab apa binatang? Dia kata hayawanun natiq, haiwan yang boleh bertutur. Sama tuan-tuan. Cuma manusia ini diberikan akal. Sikit saja tuan-tuan. Sikit saja perbezaan di antara manusia dengan haiwan. Kalau tidak ada akal tuan-tuan, kalau tidak akal dia sudah syok tuan-tuan, seperti mana orang-orang yang kurang siuman dan juga mana mudah cerita orang gila tuan-tuan, apa yang dia buat semua elok kata tuan-tuan. Tidur dalam longkang pun sedap, macam hotel 5 bintang tuan-tuan. Tengok orang mabuk tuan-tuan, duduk dalam longkang kata, kenapa kau tidur dalam longkang ni kata? Aku sekarang dah check in tau. Check in ke mana? Hotel 5 bintang. Pandai kau menjawab lah. Hotel 5 bintang tuan-tuan, duduk dalam longkang. Bukan 5 bintang tuan-tuan, hotel dalam longkang. Dia rasa sebab apa? Akal dia sudah sah. Urut sah dia tu, boleh syak dia. Habis tuan-tuan. Maknanya sikit saja di antara perbezaan di antara manusia dengan juga binatang tuan-tuan. Binatang ada otak lah, manusia ada otak. Kata ada otak tuan-tuan, tetapi otak binatang tersebut kita yang makan tuan-tuan. Otak manusia, anjing pun tak makan, rimau pun tak makan. Sebab apa? Busuk. Keterlaluan. Hanya yang keterlaluan tuan-tuan. Allahu Akbar. Cuba tengoklah ambil otak manusia, letak ke anjing. Anjing makan, kata tak makan tuan-tuan. Tak makan. Try tengok, saya cuba lah. Ambil otak manusia kat mana kalau cubalah. Jadi mana uri. Kadang-kadang uri yang tu, uri manusia tu, kadang-kadang anjing pun tak makan tuan-tuan. Busuk sangat uri. Budak tu kan. Nak melihat kat sini bahawasanya tubuh manusia, daging manusia itu di antara bangkai yang terbusuk di antara bangkai-bangkai yang lain. Sebab kita nak sebut bangkai, kita nak sebut orang mati ni tuan-tuan, jangan silap. Kalau mayat bangkai, kalau mayit orang mati. Tu beza dia tu tuan-tuan. Arab ni tu sebab kalau kita sebut tuan-tuan, kalau orang-orang Arab dengar tuan-tuan, dia gelak tuan-tuan. Mayat budak di mana? Mayat bangkai. Janganlah kau kata bangkai dekat dia. Ini bukan bangkai, ini orang mati. Kalau kita sebut kata mayat ada tak? Mayat ada kat mana sekarang ni? Mayat tu betul. Itu orang mati. Tu beza di antara mayat dengan mayat tuan-tuan. Ubah tengok. Tapi bila kita sebut mayat pun orang tak kata apa dah. Tuan-tuan, tak kata apa dah. Sebab ada orang Arab bukan. Bila ada sekali itu saya ada kelas Zuhur dekat KLCC kan. Nak cerita kadang orang Arab tu dah pandai bahasa Melayu. Nak cerita tu lah. Bila dia nak masuk sembahyang Zuhur tuan-tuan, dia duk usalli berpuluh kali tuan-tuan, 3-4 kali duk usalli tuan-tuan. Maka dan tok Arab tadi ni bengang sangat, dia kata, kau nak sembahyang lah. Apa nak cerita ke orang pula? Usalli fardhu zuhur. Usalli dia. Aku nak sembahyang Zuhur. Berapa kali kalau nak sembahyang, kau nak sembahyang lah. Apa kau nak cerita ke orang? Sebab apa? Benda ni sudah ada dah tip-tip untuk kita nak masuk di dalam sembahyang tersebut. Apa dia? Qasad, ta'arud dan juga mana ta'im. Dah ada dah. Apa kita duk pulang pula? Usalli fardhu zuhri arba'an. Allahu Akbar. Tak boleh lagi. Usalli. Tak payahlah sebut usalli dah kedua kali tu. Terus takbir je. Sebab apa? Kita dah mula dah. Kita dah tahu qasad, kita nak sembahyang apa tuan-tuan. Kita langkah turun daripada pejabat kita. Kita langkah turun daripada rumah kita. Kita dah tahu dah qasad aku nak sembahyang apa. Takkan nak sembahyang subuh pun. Panas-panas macam ni. Tu jadi maknanya bila dia tak belajar ilmu fiqh ni tuan-tuan, macam-macam boleh berlaku tuan-tuan. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sikit lagi tuan-tuan. Jadi mana tuan-tuan, inilah di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kita. Kita nak sempurnakan dalam agama kita ni tuan-tuan, perlu kita mempelajari dan kita mesti menghayati dan kita cuba praktikkan. Itu saja. Mudah cerita aja. Sebab itulah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu pada berperingkat-peringkat untuk nak memahami macam mana watak-watak manusia tadi ini yang ada di dalam dunia ini. Watak dia seperti mana binatang,
Tengok keadaan dia yang seperti mana binatang. Dan Allah Ta'ala turunkan akal. Allah Ta'ala mana letakkan akal kepada manusia tadi ini. Nak tengok, boleh tak dia membezakan di antara hak dan juga yang batin? Bolehkah engkau boleh membezakan di antara sah dan juga batal? Dia tak boleh fikir juga. Nak tengok otak kucing, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bila kereta laju, itulah dia nak lintas, tuan-tuan. Punyalah tak ada otak. Ana boleh tak ada otak. Otak kucing ada, tuan-tuan. Cuma akal tak ada, tuan-tuan. Kalau kata laju, kereta laju, tuan-tuan, kita tak akan lintas, tuan-tuan. Tapi kalau kucing, tuan-tuan, yang 16, 18 itulah. Jadi maknanya kucing itu akan lintas, tuan-tuan. Ini perangai kucing, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut tadi, yang saya sebut tadi, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut perangai setan. Jangan kamu ikut seperti mana perangai kucing. Kucing bukan setan lah. Kucing bukan setan, tuan-tuan. Nak cerita di sini, jangan kamu ikut perangai setan. Macam mana perangai setan? Macam mana kita nak rupakan perangai setan? Banyaklah, tuan-tuan. Sebab kita ni dalam kebaikan kita yang kita lakukan ini, Nabi dia sebut, dia kata al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu beserta yang dia kasih. Kau kasih kepada siapa di dunia, jadi maknanya apabila kau mati bangun semula, kau cari orang tu lah. Itu sebab kita ni kena kasih kepada ulama, tuan-tuan. Jangan, kita tidak terlepas, tuan-tuan, tidak lepas. Bila kau kasih kepada orang penyangak, kalau bila kau kasih kepada orang jahat, kau mati dan kau bangun semula, ala ma mata alai. Maknanya Allah Ta'ala perlihatkan dan bangun, engkau akan mencari siapa yang kau kawan dalam dunia ni. Kalau kata kalai serbom, tuan-tuan, dia kata kalai serbom. Mana kalai serbom? Itu contoh nama je lah. Kalai serbom mana ni? Sebab apa? Masa kau hidup dulu, kau kasih kepada orang yang bukan Islam ni. Allahumma salli ala sallam. Saya selalu sebut kalai serbom bukan sebab apa. Tahun 86, tuan-tuan. Ini sekolah dekat sini saja, tuan-tuan. Saya tahun 86 sekolah menengah Maxwell School. Maxwell School. Jadi maknanya India ni kalau semua tu masuk Islam. Kita ajarlah, kita masa tu dia kata satu, dia kata kau nak masuk Islam tak apa. Aku ajar mengecap dia, tak ada masalah. Lama dah dia masuk Islam, tuan-tuan. Habis dia kata 5, saya pun dah habis dia kata 5, dia kata jom. Kata aku tak nak pergi bertim lah, kata aku takut lah, kata mak bapak aku boloh ni macam nak. Kita doa tiap hari, tuan-tuan, doa. Jadi maknanya tepatlah perkataan Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia kata wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli. Tuan-tuan, kita ni senjata kita adalah doa, tuan-tuan. Walaupun kita tak reti terang mana sangat masa tu, kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, kata bila kau masuk Islam, dia kata kalai. Bila hang ni masuk Islam, dia kata jangan takutlah, mak kamu takkan ni punyalah. Memang betul sungguh kita doa dengan keyakinan, tuan-tuan. Bila masuk lepas pada SPM, tuan-tuan, dia masuk Islam, tuan-tuan, tak marah langsung. Macam biasa kita pergi belah rumah, kata nak buat macam mana, itu haluan dia. Kalau kata Tamil juga. Kalau kata India lah juga. Cuma kepercayaan itu maknanya berlainan. Biarlah dia nak percaya Islam. Tengok tu. Wa iyam saskallah, jikalau Allah SWT nak menakdirkan, wa iyam saskallahu bidur, jika Allah SWT nak menakdirkan kejahatan kepada seseorang, siapa pun tak boleh halang, tuan-tuan. Orang yang berilmu kadang-kadang susah juga, tuan-tuan, nak terima ni, tuan-tuan. Orang yang tak berilmu ni paling mudah, tuan-tuan. Orang Islam, Allahu Akbar. Sebab Allah Ta'ala sedikit pun mana tidak seru kepada orang Islam. Sebab apa? Orang Islam ni banyak melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Jadi bila dia masuk Islam, tuan-tuan, itu sebab saya duk canap daripada tahun 86 lagi, tuan-tuan, duk kalai sebelum. Satu lagi, tuan-tuan, nama dia Kuek Insi, kawan saya juga, tuan-tuan. Itu dia kata 5. Allahu Akbar. Dia Cina biasalah, anak orang kaya dan tuan-tuan. Daripada tingkatan 1 saya sampai tingkatan 5, sekupang duit pun saya tak bawa. Duk belanja tiap-tiap hari, tuan-tuan.
You naik apa kan? Tak ada, naik bas lah. 2 tahun berkawan tuan-tuan. Bukan naik bas tuan-tuan. Naik kereta kami besar lagi dia tak kat luar tuan-tuan. Allah punya kaya tuan-tuan. Tapi alhamdulillah. Jadi mana dia sudah memeluk agama Islam kata Allahu Akbar. 2 orang lah saya tu tuan-tuan tu. Satu lagi tahun 86 juga tuan-tuan di masjid tuan-tuan. Jadi maknanya kita rasa ni kita ni hebat lah tuan-tuan. Ustaz yang duk berceramah ni rasa kita hebat lah tuan-tuan. Tak hebat tuan-tuan, tak hebat. Jadi maknanya bila orang tanya kepada kita, berapa orang dalam tahun ni boleh orang masuk Islam? Orang yang bukan Islam boleh masuk Islam. Berapa orang kata? Tak ada pun. Tak ada seorang pun kata. Jadi mana kita ni tak hebat pun tuan-tuan. Ada orang lebih hebat daripada kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi mana tengok tak hebat tetapi dia boleh mengislamkan orang tuan-tuan. Allahu Akbar. Betapa besarnya jadi mananya kelebihan dan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Bila dah masuk Islam tuan-tuan, ada sikit kalau yang tadi yang Cina tadi ni ada sikit mana pergeruhan sikitlah. Tetapi saya pergi ke rumah, pergi rumah tengok apa semua rumah tu Allahu Akbar. Dah macam melinggai. Kat mana tuan-tuan? Dulu kalau sekolah menengah Malaysia tuan-tuan, area Sentul, area Segambut, area semua sekolah menengah Malaysia lepas tuan-tuan. Dekatlah saya pun Allah buat 5 tahun sekolah ni tuan-tuan. Jadi tak dapat apa tuan-tuan. Insya-Allah. Jadi mana itulah wa yuridika bi khairin fala rada li fadli. Sebaliknya perkataan ini, firman Allah Subhanahu kata, jika Allah Subhanahu nak mendakikan kebaikan kepada mereka, siapa pun tak dihalang. Sebab doa itu adalah sebagai satu senjata tuan-tuan. Kita berdoa je lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita sendiri melempar tuan-tuan kepada kemungkaran. Kadang-kadang kita sendiri tak berdoa. Hanya kita bertawakal saja. Mana boleh tuan-tuan. Syarat kesempurnaan dalam Islam, syarat kesempurnaan yang ada dalam agama Islam ialah mesti ada 3 tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah mana kita berdoa. Berusaha dululah. Lepas tu kita berdoa. Lepas tu kita bertawakal. Syarat utama dia tuan-tuan. Kalau satu tak ada tuan-tuan, maka syarat dia tak cukup tuan-tuan. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sikit lagi tuan-tuan sebagai kesimpulan di dalam pengisian kita pada tengah hari ini. Jadi maknanya apa-apa pun jadi mana kita sebaliknya kita mungkin kita ni dalam keadaan keterlaluan dalam kesibukan dan banyak macam kerja yang kita nak buat tuan-tuan, tetapi perlu kita ingat bahawasanya kita kewajipan kita sebagai hamba Allah, dan inilah sebagai satu pertolongan syafaah iaitu Al-Quran. Maka kita cuba juga usaha untuk nak mendapatkan mana beberapa ayat ataupun beberapa juzuk dalam bulan Ramadan ini untuk kita baca Al-Quran dan sebagai suatu risalah yang akan memberi petunjuk aku daripada dunia sampailah kepada akhirat. Sebab apa? Islam ni tidak akan memiliki apa kelebihan berbanding umat-umat yang lain tuan-tuan. Mereka itu berpegang, kita ni berpegang kepada kitab yang bernama Al-Quran, iaitu kitab yang bermukjizat, iaitu Al-Quran. Mana agama Islam pun tidak mampu, tidak akan mampu mengatasi agama lain. Kalau tidak mampu, sebab apa? Kita sendiri tuan-tuan, Islam tu mampu tuan-tuan, tetapi kita sendiri tidak mampu untuk nak mengatasi daripada agama-agama yang lain. Sebab apa? Kita tidak mengikuti tuan-tuan. Dulu kita rasa takut tuan-tuan untuk kita nak masuk ke bar ataupun pusat-pusat mana karaoke kan apa. Sekarang ni kita rasa dah tak takut dah tuan-tuan. Berluasa jadi kemaksiatan. Tapi itulah di antara bala ataupun musibah akan menimpa kita berbagai-bagai cara tuan-tuan. Jadi mana insya-Allah mudah-mudahan mana kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala tetapkan pendirian kita sebagai orang yang sentiasa membaca Al-Quran walaupun sedikit. Sebab apa tuan-tuan? Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang benar, yakni agama Islam. Jikalau engkau tidak menggunakan Al-Quran, tak nak baca langsung, walaupun dia kita rasa dia ni pakai kopiah, baik,
tapi dia tak pernah baca Al-Quran, tetapi itu tidak boleh menjamin seseorang itu jadi mana masuk ke syurga Allah Taala. Tetapi kita ingat bahawa itulah di antara pegangan kita, iaitu Al-Quran. InsyaAllah yang baik semua daripada Allah, yang kekurangan itu mungkinlah daripada kesalahan saya sendiri, dan insya-Allah kita sendirilah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta ampun dan minta mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mendapat anugerah daripada Allah SWT, iaitu anugerah yang mendapat malam yang Allah Ta'ala janjikan, iaitu malam 10 malam yang terakhir, malam-malam yang ganjil kita mendapat. Jadi malam Lailatul Qadar insya-Allah. Setakat itu saja, yang baik semua daripada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli Nabi sallallahu alaihi wasallam. أولا وآخرا وظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.